Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya dalam video kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan bersama-sama membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan surah Yasin. Apakah intipati, apakah kisah-kisah, apakah pengajaran yang boleh kita dapat, yang boleh kita perolehi daripada surah Yasin. Apakah pengajaran dan faedah yang ada terkandung di dalam surah Yasin. Jadi kita tadabbur sedikit sebanyak berkaitan dengan surah Yasin, dan yang terakhir kita akan lihat apakah fadilat yang telah disebutkan dalam hadis berkaitan dengan surah Yasin. Jadi alhamdulillah, kepada para penonton sekalian, boleh share video ini, kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain, kepada anak-anak, kepada kawan-kawan sekerja dan sebagainya, supaya sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Dan juga jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video yang akan datang insya-Allah. Okay, dalam video kali ini surah Yasin, apakah pengenalannya? Yang mana surah ini kita selalu baca. Kita amalkan pada hari Khamis malam Jumaat. Jadi kita kena tahulah, kita kena sedikit sebanyak berkaitan dengan surah Yasin. Yang pertamanya surah Yasin, surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang bermaksud surah itu diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Itu maksud Makkiyah. Kalau Madaniyah selepas hijrah. Tapi surah Yasin Makkiyah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, surah ini daripada turutannya dalam Al-Quran merupakan surah yang ke-36. 36 yang berada pada juzuk yang ke-22. Kalau kita lihat dalam turutan Al-Quran, dia dalam juzuk yang 22 hujung sekali. Kemudian masuk sedikit di awal juzuk 23. Nah, surah ini mengandungi 83 ayat dan juga 3,000 huruf. 3,000 huruf bermaksud, kalau kita ikut dalam hadis, yang mana hadis menyatakan satu huruf kita akan dapat pahala bacaan dia 10 kali ganda. Ini kalau 3,000 huruf, kita selalu baca Yasin, kita amalkan Yasin pada hari-hari yang lain, selain hari Jumaat pun kita baca juga. 3,000 huruf kita akan dapat 30,000 pahala. Lebih kurang macam itulah sifir dia. Kalau yang kita nampak, yang kita tak nampak hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama surah ini disebut dalam ayat yang pertama, Yasin. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Jadi dalam surah ini, nama surah ini pada ayat yang pertama. Kemudian surah ini memberi amaran keras kepada kaum Quraisy kerana mendustakan dakwah Rasulullah SAW. Jadi ini biasa kita lihat juga intipati ini dalam surah-surah yang lain. Yang mana ada surah-surah yang lain juga memberi amaran kepada kaum-kaum Quraisy. Sebenarnya nak memberi pengajaran kepada mereka juga dan kepada kita yang membaca Al-Quran, supaya kita tidak menjadi seperti kaum Quraisy ini. Antaranya mereka mendustakan sendiri lantikan Rasulullah SAW. Mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka tak percaya pula kepada Al-Quran. Mereka mempertikaikan Al-Quran. Banyaklah kisahnya berkaitan dengan Al-Quran, mereka tak percaya. Kemudian mereka tak percaya lagi kepada hari kebangkitan, tak percaya kepada hari kiamat dan pelbagai lagi lah. Maknanya kat sini mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dalam surah Yasin ini memberi amaran kepada kaum Quraisy. Jadi kepada kita juga kita ambil pengajaran supaya kita tidak jadi seperti kaum Quraisy. Kita terima apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang datang daripada Rasulullah SAW, kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan juga kita lihat surah Yasin ini adalah merupakan surah yang sering dibaca pada setiap malam Jumaat. Kita tidaklah menyatakan ianya wajib. Sebab kadang-kadang kita dengar di isu, boleh ke baca surah Yasin malam Jumaat je dan sebagainya. Dan ada yang kata mari kita baca surah Al-Kahfi. Jadi kat sini kita lihat isunya adalah surah Al-Kahfi juga kita baca. Surah Al-Kahfi kita baca hari Jumaat, sunat dibaca surah Al-Kahfi, kita baca juga. Kemudian video surah Al-Kahfi saya ada share sebelum ini, jadi boleh lihat, boleh tonton surah Al-Kahfi. Dan juga surah Yasin.
Surah Yasin pun kita baca juga. Kemudian surah-surah yang lain juga kita baca. Kalau kita nak baca pada malam-malam yang lain pun boleh, tak ada masalah. Kita tidak mewajibkan. Siapa yang tak nak baca Yasin pun boleh, tak ada masalah. Bacalah Al-Kahfi. Kalau tak nak baca Yasin, tak nak baca Al-Kahfi, nak buat ceramah kat masjid pun boleh, terpulang kepada masing-masing. Tetapi ada disebut berkaitan dengan surah Yasin ini, bacaan pada malam Jumaat, ada juga disebut dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu dikatakan, man qara'a Yasin fi lailatul Jumu'ah ghufira lah. Yang bermaksud, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian mungkin ada yang mempertikaikan, menyatakan bahawa ini adalah hadis dhaif. Tetapi bagi kita, untuk fadail a'mal, kita boleh mengamalkan hadis-hadis yang dhaif selagi mana kita tidak mengamalkan hadis-hadis yang palsu. Ini adalah kita punya pegangan lah. Hadis dhaif boleh untuk fadail a'mal. Juga diletakkan oleh Imam Al-Suyuti hadis ini dalam kitab beliau, khususiyat Yaumul Jumu'ah, ataupun dalam bahasa Melayu dia kelebihan hari Jumaat. Antara kelebihan hari Jumaat adalah dengan kita membaca surah Yasin. Kemudian kita akan lihat lagi lah apa dia punya kelebihan dalam slide yang akan datang, slide yang lain. Seterusnya, berkaitan dengan intipati ataupun apakah isi kandungan yang terdapat dalam surah Yasin. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan tugas dakwah. Tugas dakwah yang mana disebutkan kepada dicerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita boleh lihat dalam ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Yang bermaksud, saya bacakan terjemahannya, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai. Jadi ini adalah salah satu tugasan Nabi, iaitu menyampaikan dakwah, mengajak kaum-kaum Quraisy ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-7 yang bermaksud, sesungguhnya pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Tapi malangnya, walaupun Nabi membawa dakwah Islamiah kepada orang-orang Arab ni, tetapi mereka ramai yang tidak ingin memeluk Islam. Ramai yang membantah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, ramai yang membantah dakwah Nabi, ramai yang mendustakan dakwah Nabi. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun mereka membantah, tetap tugas dakwah itu mesti dan perlu diteruskan. Kemudian pada intipati yang seterusnya, kita lihat pada ayat 33 hingga 34, berkaitan dengan tanda kebesaran Allah. Berkaitan dengan 3 tanda kebesaran Allah. Yang pertama, bumi yang mati. Bumi yang mati pada ayat 33 hingga 35, yang mana bermaksud, saya bacakan terjemahannya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Itu bumi yang tandus lah. Kekeringan, tandus, bumi itu mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Ayat 34, dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ayat 35, agar mereka dapat makan daripada buahnya dan daripada hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi ke sini Allah menyebut salah satu tanda, kita nak sebutkan 3 tanda. Satu, tanda pertama, bumi yang mati Allah boleh hidupkan. Adakah kita boleh menghidupkan sesuatu yang mati? Tak boleh. Kita tak mampu, kita tak ada kuasa. Semua yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Contoh bumi kat sini lah, disebut kat sini contohnya bumi. Bumi tu tandus, bumi tu kering, tapi Allah mampu menghidupkan semula bumi. Allah turunkan hujan, Allah naikkan pokok-pokok, daun-daun, kehijauan, Allah naikkan pohon-pohon kurma dan anggur untuk mereka makan. Ini adalah kebesaran kekuasaan Allah yang pertama, menghidupkan bumi yang telah mati. Kemudian yang kedua, penciptaan malam. Pada ayat 37 hingga 40 yang bermaksud,
Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami hilangkan siang daripada malam itu. Maka ketika itu mereka berada dalam kegelapan. Jadi malam ni gelap lah. Waja'alna al-laila libasa. Jadi bila malam gelap maka kita berehat pada waktu malam. Allah jadikan malam untuk kita berehat. Kemudian kita bangun pada malam hari, qiyamul lail, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan masa dengan sebaiknya, itu adalah malam. Ayat 38, dan matahari beredar di tempat beredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ayat 39, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Bermaksud kat sini Allah dah tetapkan dah. Okay, malam ada waktu dia, siang ada waktu dia, matahari ada waktu dia, bulan ada waktu dia. Maka tidak akan bertembung. Ini adalah bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah dah tetapkan dah. Tak mungkin malam kejar siang, tak mungkin siang kejar malam, tak mungkin. Okay, ini adalah kebesaran yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan bahtera di lautan. Bahtera di lautan ayat 41 hingga 44 yang bermaksud, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Maksudnya penciptaan bahtera. Penciptaan kapal itu adalah satu bentuk kebesaran Allah. Cuba kita fikirkan semula. Bagaimana kita boleh jadikan satu kapal, satu bahtera dan ia terapung di atas air dan tidak di atas izin Allah tidak tenggelam kapal tersebut. Ayat 42. Dan kami ciptakan juga untuk mereka pengangkutan-pengangkutan lain seperti apa yang mereka kenderai. Ayat 43. Dan jika kami mengkehendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Ayat 44. Melainkan kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar daripada kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Jadi Allah sebut kat sini, Allah lah yang menyebabkan, yang membuatkan mereka ini tidak tenggelam. Kalau Allah nak buat mereka tenggelam, anytime. Seperti mana yang kita biasa tengok cerita ataupun movie Titanic. Mereka konon hebat sangat lah. Titanic tu kapal yang besar, teknologi canggih, akhirnya tenggelam juga. Mereka nak cuba melawan kekuasaan Allah, nak tunjuk hebat sangat, tetapi segala-galanya datang pada Allah. Allah boleh, kalau nak tenggelamkan, anytime, bila-bila masa sahaja. Jadi penciptaan bahtera itu adalah satu bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita dapat mengambil iktibar dan manfaat. Dan seterusnya, beza orang yang beriman dan orang-orang yang sesat. Ayat 45 hingga 68. Kemudian dalam ayat yang ke-54, kita lihat ayat 54 yang bermaksud, maka pada hari itu seseorang tidak akan dianiayai sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya kat sini Allah nak bagi tahu, apa yang kita buat itulah yang akan diberi balasan, tak lebih tak kurang. Setiap daripada kita akan dibalas, diberi hukuman berdasarkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Ayat 55 hingga 58 menceritakan berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang beriman ini akan duduk dalam syurga dalam keadaan yang bersenang lenang. Ini orang-orang yang beriman. Manakala orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat pada ayat 62 hingga 64, mereka ini akan diletakkan, disesatkan oleh syaitan, dan mereka akan diletakkan di dalam neraka jahanam sebagai peringatan bagi mereka. Jadi bezalah kat sini. Orang yang beriman dalam syurga, mereka hidup senang dan lenang. Manakala orang yang sesat, mereka akan dimasukkan dalam neraka dan mereka akan diberikan hukuman yang setimpal berdasarkan apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Kita dah kata tadi di ayat yang ke-54, apa yang kita buat semuanya akan dibalas. Buat baik dibalas baik, buat buruk akan dibalas dengan hukuman. Dan pada ayat 65, ini biasa kita dengar yang bermaksud, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi persaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi hari ini, hari hukuman kepada kita ni, hari pembalasan, maka mulut kita tak boleh bercakap. Dalam ayat ni lah dinyatakan, dalam ayat 65, mulut kita tak boleh bercakap. Siapa yang akan bercakap? Kita punya tangan, kita punya kaki akan bagi tahu.
kaki kita pergi ke mana, tangan kita buat apa, itu yang akan diberitahu berdasarkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Okey, jadi kita kena ambil iktibar supaya kita buat perkara-perkara yang baik sahajalah. Buat ibadah-ibadah, buat amalan soleh. Dan yang terakhir berkaitan dengan kekuasaan Allah dalam penciptaan, ayat 78 hingga 82 yang bermaksud terjemahannya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi kat sini ditanya seolah-olah dipersoalkanlah, adakah yang boleh menghidupkan semula tulang-tulang? Adakah yang boleh membangkitkan semula orang yang telah mati, orang yang dah hancur luluh, tulang-tulang dalam kubur dan sebagainya, boleh ke dibangkitkan semula? Jadi ditanya soalan itu. Maka ayat 79, katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptanya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi dikata sini, yang akan ciptakan kamu ni daripada tulang yang hancur itu adalah Allah yang menghidupkan kamu pada pertama kali dahulu. Kena faham kat sini, pertama kali dahulu kita manusia dihidupkan daripada tak ada kepada ada. Kita tak ada dulu mula-mula, kepada ada. Ini kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Apalah sangat kalau nak jadikan daripada ada, tulang yang hancur itu daripada ada kepada yang ada. Jadi mudahlah bagi Allah. Yang tak ada kepada ada pun boleh, apatah lagi yang ada kepada ada. Ayat 80, iaitu Allah yang menjadikan api untukmu daripada kayu yang hijau. Maka ketika itu kamu nyalakan api daripada kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Dan ayat 82, sesungguhnya urusannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, dia hanya berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini yang biasa kita dengar, yang mana bila Allah sebut kun, jadilah, fayakun, maka perkara itu pun terjadi. Ini adalah kehebatan Allah dan kekuasaan Allah dalam penciptaan. Allah nak cipta apa sahaja, dia jadi terus. Allah kata kun, jadilah, maka dia jadi terus. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham kat sini, kita ambil pengajaran, apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini adalah di atas pengetahuan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita cuba hendak membantah dan berada dalam keadaan yang sesat. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang terakhir sekali, kita akan lihat kepada fadilat dan kelebihan surah Yasin. Yang pertama tadi kita dah lihat di awal slide pertama tadi, surah Yasin ada kelebihan apabila dibaca pada malam Jumaat. Hadis yang dhaif, dalam fadail amal boleh kita amalkan, yang mana ia diampunkan dosanya. Dalam hadis yang lain, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam dengan niat mencari keridhaan Allah, maka akan diampunkan dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi dalam hadis ini umum. Dia sebutkan sini pada waktu malam, tak ada sebut malam Jumaat ke, malam Khamis ke, malam apa ke, tak ada sebut. Umum dia kata pada waktu malam kita baca surah Yasin, jadi kita akan diampunkan dosa bila-bila masalah. Bukan dikhususkan saja pada waktu malam Jumaat. Kita bacalah surah Yasin ini pada waktu malam, pada waktu siang, bila-bila masa sahaja. Dan yang terakhir, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullah wad-daral akhirah illa ghufira lah wa qra'uha ala mautakum. Yasin adalah hati Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya kerana mahukan Allah, iaitu ikhlas kerana Allah dan hari akhirat, melainkan akan diampunkan dosanya. Jadi siapa-siapa yang baca Yasin ini, kita dapat lihat kat sini dalam hadis, beberapa hadis, kita baca Yasin, Allah akan ampunkan kita dosa-dosa kita. Bacalah ia untuk orang yang hampir meninggal dalam kalangan kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa surah Yasin ada beberapa fadilat dan kelebihan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan video yang ringkas ini kita dapat mengambil manfaat dan kita mengamalkan bacaan surah Yasin dalam kehidupan kita dan juga surah-surah yang lain, insya-Allah. Jadi setakat itu saja perkongsian saya dalam video kali ini. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe channel saya supaya kita tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang. Dan jangan lupa share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.